ingin meminta Perdana Menteri menyatakan apakah sebab perubahan had pendapatan garis kemiskinan PJK daripada ringgit Malaysia RM980 sebulan kepada ringgit Malaysia RM2,208 sebulan, dan apakah kesan perubahan ini kepada dasar ekonomi dan sosial kerajaan? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Yang Amat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Datuk Yang di-Pertua. Pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK merujuk pada jumlah pendapatan yang diperlukan oleh sebuah isi rumah bagi memenuhi keperluan minimum makanan dan bukan makanan untuk hidup sihat dan aktif dalam masyarakat. Kaedah pengukuran kemiskinan mutlak ini menjadi amalan yang diterima pakai di peringkat antarabangsa, antaranya oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan diamalkan oleh banyak negara membangun. Kaedah ini mengambil kira ciri-ciri demografi isi rumah seperti saiz ahli isi rumah, umur, jantina dan berat badan setiap ahli isi rumah serta lokasi mengikut negeri, bandar dan luar bandar. Metodologi PJK 2005 telah ditambah baik. Metodologi 2019 mengekalkan 3 komponen asas iaitu keperluan makanan, bukan makanan dan ciri-ciri isi rumah. Walaupun elemen yang diambil kira dalam keperluan makanan dan bukan makanan ditambah baik untuk menggambarkan peningkatan kualiti dalam kehidupan rakyat kita. Bilangan kalori yang dianggap mencukupi pada tahun 2005 diubah sesuai bukan sahaja kandungan kalori tetapi juga keperluan sajian bagi makanan yang lebih seimbang. Selain itu, corak perbelanjaan sudah berbeza. Sebagai contoh, kad prabaya dan kos pendidikan yang tidak termasuk dalam senarai barangan bukan makanan tahun 2005 sekarang ini merupakan keperluan asas. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan metodologi PJK 2019, garis kemiskinan seluruh negara berjumlah ringgit Malaysia 2,208 berbanding dengan PJK 2016 yang menggunakan metodologi 2005 iaitu RM980. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor. Pertamanya, konsep PJK makanan yang berubah daripada keperluan minimum kalori kepada keperluan optimum minimum yang menunjukkan peningkatan kualiti item bakul makanan berdasarkan piramid makanan 20-20 yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Yang kedua, bagi PJK bukan makanan pula, keperluan kumpulan B20 telah bertambah daripada 106 item kepada 146 item. Dan yang ketiga, perubahan pola perbelanjaan isi rumah, harga barangan dan perkhidmatan semasa. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan metodologi PJK 2019, kadar kemiskinan mutlak adalah 5.6% pada tahun 2019 berbanding 7.6% tahun 2016. Ini menunjukkan dasar dan strategi pembasuhan kemiskinan dijalankan oleh kerajaan telah berhasil. Berkaitan bahagian kedua soalan Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, kerajaan komited dalam melaksanakan program basmi kemiskinan dan peningkatan pendapatan dalam menangani jurang kekayaan dan pendapatan di kalangan rakyat. Ini sejajar dengan 3 objektif wawasan kemakmuran bersama 2030 iaitu pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan dan negara bersatu maju, negara bersatu makmur dan bermaruah. Ini adalah untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia dengan izin mengecapi tarikh hidup wajar ataupun dengan izin decent standard living menjelang tahun 2030. Umumnya kita telah berjaya, Yang Berhormat. Sebagai contoh, UNDP telah mengiktiraf kejayaan Malaysia. Basmi kemiskinan adalah agenda utama kerajaan sejak merdeka hingga hari ini. Kerajaan hari ini terus komited dalam membasmi kemiskinan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Menteri. Persilakan Yang Berhormat Tuanku untuk soalan tambahan pertama. Datuk Speaker, soalan tambahan saya. Dengan perubahan ini, sudah pasti keluarga yang akan didefinisikan sebagai keluarga miskin telah meningkat. Kalau berdasarkan kepada RM980, dia hanya sekadar lebih kurang 24,000 keluarga yang miskin. Tapi dengan definisi yang baru ini, jumlah keluarga yang miskin telah meningkat kepada 405,000 keluarga. Jadi soalan saya ialah, apakah langkah kerajaan jangka pendek untuk membantu keluarga sedemikian? Saya nak tekankan kepada sistem e-kasih di sini. Ya, di mana sistem e-kasih, bolehkah kerajaan dalam masa yang terdekat mendaftarkan semua 405,000 keluarga ini dalam sistem tersebut supaya kerajaan ada data tersebut dan dapat membantu mereka?
Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Silakan Yang Hormat Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, IKC ini diuruskan oleh unit pelaksanaan dan pemantauan ICU dengan kerjasama UPEN negeri-negeri ada senarai yang membolehkan rakyat berdaftar. Pada masa ini angkanya kira-kira 180,000 ya. Kalau mengikut angka kemiskinan mengikut meteorologi lama 24,700 seperti yang Ahmad sebut, dan pada hari ini 405,441 keluarga. Jadi IKC ini ada kira-kira 200,000 berbanding dengan isi rumah yang miskin 405,441. Saya nak jelaskan bahawa kaedah ini akan digunakan bermula tahun depan ya. Maknanya kita ada masa untuk membaiki peraturan, proses dan prosedur, termasuklah IKC. IKC ini satu perkara yang amat popular di peringkat akar umbi. Kita tahu ada beberapa kekangan dan sudah pasti dengan kaedah yang baru ini IKC juga akan ditambah baik. Itu berkaitan dengan IKC. Jadi untuk menjawab soalan Yang Hormat, kita akan cuba pastikan bahawa 405,441 ini akan tergolong dalam senarai IKC. Sekarang ini jumlah IKC ialah 200,000 walaupun angka ikut meteorologi lama adalah 24,700. Soalan yang pertama Yang Hormat berkaitan langkah jangka pendek ya. Ini memang menjadi matlamat kerajaan, umpamanya di bawah penjana ya, di bawah prihatin dan penjana yang diumumkan oleh kerajaan telah mengeluarkan bantuan untuk membantu bukan saja B40 tetapi juga M40. Sebagai makluman, kira-kira 3.1 juta B40 telah dibantu, iaitu RM1,600 telah dibantu mereka, dan M40 buat pertama kalinya jumlahnya kira-kira 7.4 juta orang telah mendapat bantuan. Jadi itu antara langkah jangka pendek yang telah diambil oleh kerajaan. Selain itu, seperti saya maklum, juga langkah-langkah yang diambil oleh Perkeso di bawah EIS, Skim Insurans. Sekarang ini lebih 50,000 sudah pun berhenti kerja. Mereka di insurans, mereka dapat pembahasan subsidi upah umpamanya. Juga antara beberapa langkah yang diambil kerajaan untuk menangani isu-isu dihadapi zaman pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Yang Hormat. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Betul. Ya. Soalan tambahan. Silakan Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Untuk TBZ dengan izin dengan kaedah PJK 980 ada 16,653. 2208 jumlahnya meningkat 388,788 ke 405,441. Datuk yang betul. Soalan saya Datuk yang betul, bila kita perkenalkan PJK, menaikkan PJK 2208 ini, hampir setengah daripada penjawat awam termasuk dalam golongan miskin. Hampir 80% daripada semua pesara kerajaan tergolong dalam golongan miskin. Soalan saya, adakah pihak kerajaan bercadang ataupun mengambil kira gaji minimum kita yang diperkenalkan sekarang ni sebanyak 1,100 dan 1,200. Kalau gaji minimum ni maknanya di bawah paras PJK yang digariskan oleh pihak kerajaan baru. Adakah kita bercadang ataupun kerajaan bercadang untuk menaikkan gaji minimum ini? Terima kasih Datuk Yang Betul. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, sebagai pencerahan, gaji sudah pasti diberi kepada individu. Konsep ini berasas kepada isi rumah ataupun household. Household ini ada 4 orang. Ya, umpamanya kalau seorang penjawat awam itu istrinya bekerja dan anaknya mungkin seorang doktor dan mungkin membantu bapaknya RM1,000 sebulan atau sebagainya, dan mungkin dia juga terima BRIM sebagai contoh, maka ini semua diambil kira. Maknanya konsep ini merujuk kepada isu rumah. Gaji yang Yang Hormat Jelebu sebut tadi merujuk kepada pendapatan yang diperoleh daripada kerja sebagai penjawat awam itu sebagai pencerahan. Ini merujuk kepada isu rumah, bukan individu. Yang keduanya ia juga merujuk kepada saiz isu rumah yang sekarang ini kira-kira 3.9 satu keluarga. Jadi soalan kedua ataupun persoalan bangkitkan seterusnya adalah berkaitan penjawat awam dan juga yang menerima pencen. Saya sudah mengadakan debat urus dengan Presiden Kupex hari Isnin malam Selasa lalu seperti cadangkan oleh pihak JPA untuk beri pencerahan kepada mereka. 6 Presiden Kupex dan 9 kepimpinan tertinggi Kupex hadir dalam debat urus tersebut. Saya jelaskan kepada mereka bahawa
kaedah yang kita gunakan ialah berdasarkan pada household. Bermakna mungkin seorang pemandu umpamanya, pemandu ni grade H11 tak salah ya, H11 ya. Mungkin dia bekerja sambilan masa masa cuti ataupun hari Minggu isterinya bekerja. Jadi maknanya saya terangkan kepada pihak Tupex bahawa kita ambil kira kesemua pendapatan, termasuklah apa dipanggil bayaran pindahan ataupun transfer income yang menjadi kelaziman di Kelantan umpamanya bagi rakyat di Kelantan. Satu fenomena di Kelantan ialah anak-anak menyumbang kepada ibu bapa. Ini merupakan kelaziman kita, tapi mungkin di Kelantan lebih lazim tempat lain. Maka ini juga dikira sebagai pendapatan instrumen tersebut. Jadi insya-Allah kita akan terus adakan libat urus termasuklah dengan MTUC untuk memberi pencerahan. Apapun kaedah ini akan dilaksanakan tahun depan. Dari segi dasarnya, implikasi dasar kita cukup sedar bahawa implikasinya cukup besar pada dasar sosioekonomi negara, tetapi sekurang-kurangnya kita punya agen tepat termasuklah lebih bersasar ya. Kita bagikan kebalan B40 umpamanya pada B1, 2, 3 dan 4, dan ini bolehkan kita bantu rakyat dengan lebih bersasar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Mohd semua. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Perdana Menteri pada hari ini. Terima kasih.